A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak diucapkan kepada tuan pengerusi acara, bahagia tuan pengerusi masjid, tuan imam, barisan imam, barisan tokoh Masjid Al-Azim. Seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian. Alhamdulillah. Hari ini tajuk yang telah pun dipilih adalah isteri cerminan suami. Isteri cerminan suami ini maksudnya apa? Maksudnya isteri ini, apa perangai isteri itu, itulah perangai suami. Macam tu. Tu tajuk ni lah. Nak diulas, nak dikembangkan, nak diterangkan, nak diuraikan. Yang biasa kita dengar, anak-anak cerminan ibu bapa, kan? Hari ini yang nak kita ulas adalah, benarkah isteri itu cerminan suami? Kalau kita tengok dalam satu kisah, macam mana ketika zaman Sayyidina Umar dulu, bagaimana Sayyidina Umar didatangi oleh seorang lelaki. Dia minta tolong nasihatkan anak dia ni. Kenapa? Sayyidina Umar tanya, kenapa dengan anak kau ni? Kau tolonglah nasihatkan dia ni, derhaka kepada aku, wahai Umar. Jadi Sayyidina Umar pun nasihatkanlah dia, janganlah jadi anak derhaka, sekian-sekian cerita-cerita. Sekali anak tu bersuara. Adakah dalam semua keadaan seorang anak aja derhaka pada ayah? Tak adakah keadaan seorang ayah itu derhaka pada anak dia? Maka jawab Umar, ada 3 keadaan seorang ayah dianggap derhaka kepada anak dia. Macam mana keadaan tu? Yang pertama adalah apabila dia gagal memberikan nama yang baik-baik untuk anak tu. Ayah tu dianggap derhaka. Kalau macam tu, derhaka lah ayah aku ni. Sebab dia letak nama aku ni, nama taruh dalam bahasa Arab tu, tukar terjemah Melayu tu, maksudnya kumbang hitam. Derhaka lah ayah aku ni, nama tak elok, kan? Jadi hati-hati nak bagi nama orang, nak bagi nama yang elok-elok. Yang kedua, kegagalan dan menyediakan ibu yang baik untuk kau. Menyediakan ibu yang baik supaya ibu tu boleh didik anak tu jadi baik. Macam mana tu? Maknanya kena siapkanlah amak tu. Maksudnya bukan siap tu cari perempuan jadi amak, tak. Maksud isteri tu dididik supaya boleh didik anak dia. Kalau macam tu, ayah aku dah akal lah. Sebab aku tak tahu siapa amak aku dia tu. Hidup ke mati ke, aku tak pernah tahu pun. Dan yang ketiga, kegagalan seorang ayah mendidik anaknya dengan Al-Quran. Sebab pada ketika itu, zaman itu adalah didik ilmu tu ilmu Al-Quran lah. Jadi hari ini kita tak cerita pasal anak tu, cerita yang nombor 2. Kegagalan seorang ayah untuk menyediakan seorang ibu. Itu sebabnya kalau kita tengok dalam bab mencari isteri ni, lelaki lah mencari isteri macam mana, kan? Pencirian-penciriannya telah ditentukan. Nabi pun ajar, kan? Nabi bagi tahu. Nabi cakap, kalau kau nak cari isteri itu, dilihat pada beberapa aspek, beberapa perkara, kan? Yang pertama, tengok lijamaliha, tengok kecantikan dia, kan? Sebab nak hidup dengan dia bukan sehari dua, kan? Selama-lama nak ngadap, kan? Kalau hari pertama muka tak boleh belah, ayat budak sekarang lah, muka tak boleh belah, dia kan? Duduk kat Melaka Central tu, duduk tengok pasangan handsome betul lelaki, bini mak ke laut, kan? Yang seorang tu pula tengok bini lawa, macam mana dia boleh berkawan dengan lelaki tu, gigi berterabur, contoh lah. Masalahnya, satu perkara yang kita terlupa, Maha suci Allah, Maha kaya Allah, Allah jadikan mata tak sama.
Buruk kat orang lain, lawa betul kat kita tu. Ya. Kita tengok lawa tu budak ni. Lawa kau butuh apa seorang nak marah. Sebab cita rasa tak sama, mata tak sama. Kalau sama, mampu kita bergaduh perempuan yang sama tu. Kan ni kan, tu contohlah. Kemudian yang kedua, tengok dari segi lima lihat, tengok harta kekayaan dia, tengok kemampuan dia. Yang ketiga, tengok dari segi keturunan dia. Tengok keturunan tu maksudnya keturunan yang baik, bukannya Jawa, Minang, Mandeliang. Kan tengok keturunan ni baik-baik, salah silah keluarga yang elok, macam tu kan. Jadi tengoklah keturunan buluh botung nak Jawa, Bugis tak. Tengok dari segi kebaikan dia. Keturunan dia baik-baik. Dan yang keempat, tengok dari segi agama. Tapi kalau tak ada semua, paling tidak kalau nak selamat, pilih agama. Kenapa pilih agama? Sebab muka tak lawa boleh adjust. Macam tu cerita. Kan? Tepek krim tu elok lah. Kalau lawa betul pun, ramai orang yang makan nasi tahun ni kan. Ramai pula yang ditunggu-tunggu tu kahwin. Mira Filzah kahwin tahun lepas. Kan? Tiba-tiba pula dapet lah Nilofa tu ke orang lain. Contoh. Satu perkara macam tu lah. Tapi ada orang cakap tak ada lawan nak kisah dia, contoh lah, tak kisahlah kan. Tapi syukur satu perkara, macam mana lawa sekalipun sampai masuk tu, satu. Yang kedua, kok lawa warna malah tutup lampu sama. Tak ada menyala muka tu tutup lampu tu, tak ada sama kan berkabur, tak ada mana pun tak nampak kan sama. Jadi tak usah lah bising-bising tentang itu, tapi tentang didikan agama tu yang mustahak. Nak jaga keluarga, nak jaga anak, nak jaga suami, nak jaga keluarga, hal rumah tangga. Kan? Itu sebab kalau kita tengok dalam Quran pun Allah Ta'ala sebut, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi zalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Surah Al-Azim. Kan? Maka dijadikan tu isteri itu dari jenis-jenis kamu sendiri dah. Kan? Dijadikan isteri di jenis-jenis kamu sendiri. Makna memang dah jenis kita dah. Orang sama, manusia sama. Kan? Tak ada siapa dah keluar monong lepas keluar pada Zoom lako. Pada Zoom lako teringat betul kek boyo tu tak ada. Sayang betul dan jatuh cinta kek kuda bolang tak ada. Kan? Tak ada. Memang manusia yang kita cari kan. Dan sekarang yang paling mustahak keluarga bahagia tu dikaitkan pula dengan sakinah, mawaddah, warahmah, ketenangan, kecenderungan, kemudian kasih sayang dan belas kasihan. Kan? Jadi selalu kita pernah dengar orang cakap syurga isteri terletak pada suami. Tu deh dengar syurga seorang isteri terletak pada suami. Masa itulah orang lelaki mengambil peranan. Kau nak masuk syurga ke tidak? Ania syurga kau ni. Satu ayat kan. Tapi macam mana nak jadi syurga tu? Kau nak tengok apa benda tertakluk pada perangai dan juga sebab musabab sikap seorang suami. Ada pula seorang ni menyebut, adalah kata-kata orang bijak pandai ni menyebut, wanita yang paling malang adalah wanita yang tersalah pilih suami. Sebab hidup seorang wanita yang bergelar isteri adalah mengikut acuan suami. Itu dia. Ayat lah kan. Jadi dia sebut malang. Dia bukan malang itu. Sebenarnya kita ni memperlengkapkan diri kita. Contoh paling senang. Kita memang nak cari yang baik. Tapi alangkah baiknya keberjayaan kita mengubah seseorang itu daripada baik jadi lebih baik, atau daripada tidak baik menjadi baik. Itu sebab selalu saya pesan, ramai orang dia nak mewujudkan perkahwinan international. Dia berkahwin dengan orang antarabangsa. Tak main dah Malaysia, apa bodoh kelomak kata. Tak main dah kelomak dalam, kelomak luar kan. Saya makin gemar makan asam pedas itu makin. Masa saya belajar kat UiTM di London dulu. Lendu.
Malu gajah berlaku. Kan? Dia nak kahwin dengan orang yang bukan Melayu, bukan Islam. Dia test dia macam tu. Dia gambar yang kulit dia tak sama. Tak padan dengan hitam, nak cari yang corah. Macam tu lah. Yang corah pula sibuk nak cari yang gelap sikit. Dia antara bangsa, dia punya perkahwinan untuk international, bukannya bangsa luar negara pun dalam negara. Yang bukan Islam. Dengan orang putih pun ada. Selalu saya pesan, kalau nak kahwin, satu perkara. Pastikan pasangan tu yang belum Islam itu, bagi dia masa, bagi dia tempoh untuk kenal Islam betul-betul baru kahwin. Itu nasihat lah. Daripada nak tak menyompek, nak kata mana, tak menyompek kan. Sebab ramai benar yang menyebut, so aku kahwin dengan dia, pandailah aku ubah dia. Ramai yang menyebut kan. Tahulah besok dah kahwin, besok dia dengar lah cakap aku tu. Tapi kikat dia tak sama. Bagi dia kenal, sebab seboleh-bolehnya kita tak nak dia kahwin tu kerana, dia masuk Islam tu kerana nak kahwin, kita tak nak. Kita nak biar dia masuk Islam, setelah dia kenal Islam, setelah dia tahu Islam tu apa yang Islam dapat bagi pada dia. Kesejahteraan, keselamatan. Kan? Memberikan dia satu ketenangan, memberikan dia satu keadaan yang tenteram, yang tidak pernah terbayang di dalam hati seorang manusia sebelum dia bergerak Islam. Yang tu kita nak. Jadi bila dah kahwin, senang. Dan banyak juga berlaku yang bukan Islam bila kahwin, dia lah lagi taat daripada Islam tu. Banyak. Kan? Itu baru betul salah hari bulan. Kusangkakan dia yang tak taat. Rupa yang dah lama Islam tu pula poning. Ada. Kan? Bak kata keperumpamaan, isteri adalah cerminan suami. Baik isteri, baik suami. Pesan saya, kalau yang bukan Islam nak kahwin tu, suruh dia belajar Islam betul-betul. Jadi dia pun rasa betul aku kenal Islam. Kita tengok sebagai contoh Siti Zulaikha yang berkahwin dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf adalah Nabi yang handsome, tampan. Sampai terbolah lah. Kalau nak bolah bawang, potong jari sendiri lah. Dia handsome Nabi Yusuf tu. Kat Malaysia ni belum ada yang macam tu. Tak usah lah banding-banding kan. Belum ada oleh lah macam tu. Jadi, bila Nabi Yusuf kahwin dengan Siti Zulaikha, apa yang berlaku bila Siti Zulaikha dah kenal Islam? Siti Zulaikha sampai tak berani masuk bilik Nabi Yusuf. Sebab aku takut kalau aku terpandang wajah suamiku Yusuf, akan menyebabkan aku lupa kepada Allah. Macam tu kan. Dapat tak kita macam tu kan? Bini saya lawa benar, saya tak dapat tengok muka, takut lupa ke Allah. Cik dapat tak macam tu? Kau tak dapat dah kan? Dikojon bini tu. Lagi tak datang masjid ada. Dek lawa bini tu tak datang masjid. Mari hari-hari pergi masjid. Okey lagi. Meninggal bini lagi rajin lagi masjid. Kahwin baru langsung tak datang. Contoh lah kan. Tapi orang sini nak melakau tak ada macam tu dah. Di tempat lain di mana tu Uganda kau mana lah. Itulah. Jadi makna kata pentingnya nak kenal Islam. Kan? Sebagaimana baik didikan sang suami, maka itulah yang akan ditonjolkan oleh isteri, dan begitu juga sebaliknya. Kerana itulah menjadi tanggungjawab suami untuk memberikan ilmu agama yang cukup buat isteri dan anak-anak. Itu sebabnya. Tanggungjawab orang lelaki memberi nafkah zahir dan batin. Kau dah faham? Zahir, makanan, pakaian, tempat tinggal. Kalau perlu bagi kereta, kalau perlu bagi motor untuk dia kojo. Contoh dia nak kojo, kita izinkan dia kojo, kita bagi kemudahan kat dia. Tudung macam mana, ikut fashion semasa. Kan, kita bagi lengkap serba berdiri tu. Bila berdiri tu biasa tahun 2 kali. Orang perempuan dah macam dah belum nyalin tu, dia belum nyalin. Benda yang kau bagi bang. Baju sepasang. Kan? Baju sepasang, setahun paling kurang 2 pasang. Raya poso, haji tu. Tudung siap dengan ikut fashion yang lebih isteri dia cenderung. Kalau yang jenis bawal tu, bawal lah. Kalau yang jenis yang tudung sarung tu, sarung lah. Tengok yang mana bini kita cenderung.
Dan satu lagi kecenderungan tu, biarlah yang kono ngan biji mata suami. Jangan ikut selera sendiri perempuan. Yang kalau pakai tudung macam ni, abang okey tak? Kan? Abang okey ya. Macam tu. Tak apa pakai. Kan? Dan bila sebut nafkah batin, nafkah batin, jangan ingat yang atas katilnya. Jangan ingat yang atas katil. Nafkah batin termasuklah memberikan didikan agama. Macam tu ya. Kadang-kadang sibuk ceramah sana sini, bini sendiri tak sampai ajar. Contoh macam itulah. Jadi macam mana? Kalau kita tak boleh ngajar bini kita, jangan halang dia pergi belajar agama. Abang ingat nak pergi kuliah duha, dia buat setiap hari Sabtu. Ustaz dia ramai, macam-macam ustaz datang. Boleh tak bang nak pergi? Tak ada, kau duduk rumah. Kau belajar dengan aku je. Suami yang khabar macam tu, kenalah ikut. Kan? Suami pula kebetulan memang hafal 15 juzuk. Kan? Hafal 15 juzuk tak? Dia bukan 30, 15. Kan? Kan? Teringat pula kan peristiwa 15 juzuk tu. Tahiyat tidak 15 juzuk, perempuan tu patut suruh dia baca sekali tengok. Kan? Entah-entah dia juzuk dengan huruf pun tak tahu besok. Jangan huruf kan. Tak ada orang perangai dia hafal 15 juzuk tu macam tu perangai dah kan. Tuan. Itulah. Tapi mana kalau apa didik isteri kita, kalau tak boleh didik jangan halang dia pergi belajar agama. Bang, jangan nak pergi belajar kuliah duha tu. Jadi suami eloklah tu. Pergilah belajar. Abang pun tak sampai nak ajar. Abang boleh nak ajar, tapi kau tahulah abang sibuk baca ayat kan. Abang ni apa kitab abang tak tahu. Tak apalah, besok abang hantar. Abang hantar. Abang hantar. Kau pergi macam mana? Tidak kan nak share, nak kongsi-kongsi kereta je. Dengan Kak Nap, dengan Kak Leha, dengan Kak Mila, dengan Kak Timah. Besar kereta tu. 8 orang lah bunyi tu. Kan? Memang kita orang bersewa bas tau. Anda kau kan contoh. Nah ambil ni duit belanja sikit. Macam tu lah. Jadi makna suami berperanan. Ataupun macam ni lah. Abang hantar kau. Sampai tu tak payah kau tumpang dengan dia. Tanggungjawab abang untuk pastikan kau dapat didikan agama ni. Dia cakap. Abang iyo ke ni bang? Iyo. Dah halang-halang abang hantar tu. Dah bodoh dah. Dah halang-halang abang hantar tu. Bang join lah sekali. Wah tu kan. Itu yang borek tu. Abang bukan tak nak join. Nanti Kang Ustaz tu sogan nampak abang. Cerita kan. Iya kan. Tak apa. Kau masuk dulu dalam tu. Nanti Kang abang tunggu je kat kau dari depan tu. Dah habis beritahu. Itulah. Amanya tu. Banyak ya kuliah-kuliah duha yang muslimat tu. Orang lelaki dia ditumpang dengar tapi-tapi tu. Okey tu. Tak salah. Kan? Jadi bukan hanya menyediakan nafkah itu, tetapi juga termasuklah nafkah kita sediakan adalah didikan agama. Kan? Begitu juga membantu urusan rumah tangga dan sebagainya. Ini penting nak tahu ni, urusan rumah tangga. Urusan rumah tangga ni semua hal ehwal rumah tangga. Dia mentadbir rumah tangga ni macam mentadbir negara. Hal ehwal ekonomi, keuangan ni. Itu dia. Jadi orang lelaki janganlah bangga mana tumpah baju t-shirt. Beras kita beli. Beras kita beli. Bila disebut beras kita beli, orang perempuan jawab apa? Apa dia? Kita masak teh. Iyalah cuba kalau tak masak. Macam mana? Tu okey tu. Beras kita beli, dia masak. Okey. Ada satu perempuan tu nyaut, memang betul beras dia beli, tapi duit saya bagi. Lagi tahu. Tu lagi tahu. Kan. Jadi lagi tahu lah jantan tu kan kalau kono macam tu. Jadi tak usah nak bangga-bangga mana. Sebab Nabi sendiri akhlak yang Nabi tunjukkan, kepribadian Nabi tunjukkan, Nabi takkan susahkan isteri dia untuk benda-benda yang Nabi boleh buat sendiri. Baju kopi dia baju sendiri, tuang air tuang sendiri, baju kuyak dia jahit sendiri. Kalau tak boleh bona nak minta tolong sebab dia tahu tu bukan tugas dia. Dia minta tolong. Wahai isteriku, boleh tak tolong? Macam tu minta tolong. Macam kita terbalik kan. Kau kerja kau sebagai seorang isteri.
siapkan halwal rumah tangga ni. Wah, kan salah tu. Tanggungjawab orang perempuan dua sahaja. Dua sahaja. Melayan suami dan melahirkan anak. That's all. Oh. Sampai tak rakam tu. Wah, dah ada yang belakang. Ini satu kemenangan buat kita. Wah, macam tu kan. Adalah memanglah orang perempuan tanggungjawab dua je. Melahirkan anak, melahirkan suami. Itu saja. Komeh rumah, basuh pinggan, basuh baju, lipik kain. Semua kau orang lelaki. Sudah ada rasa-rasa tidak puas hati nampaknya. Sabar. Belum habis. Cuma. Tu. Tang cuma tu tak tahan. Cuma orang perempuan kebanyakannya dengan rela hati membantu suami untuk menyelesaikan tugas suami itu. Sebab dia tahu suami takkan mampu buat. Contoh lipat kain. Orang perempuan tak bagi suami lipat kain sebab format lipatan tak sama. Kalau orang lelaki lipat kain, kain dalam, suar dalam semua campur. Suar dalam anak dengan suar dalam dia sama. Janji siap teh. Tak orang perempuan lain tu. Itu sebabnya orang lelaki kena ambil peluang. Bila orang perempuan buat kerja tu, kita ambil peluang, puji dia. Makanan orang perempuan telinga ni. Dia makan kat mulut satu, kat telinga satu. Telinga tu dapat puji-pujian. Wah, melambung dia sampai ke siling. Tu orang lelaki kena faham. Sadap batu bini abang masak. Tak dapat abang tu. Menjilat sampai ke siku je. Bini pun dah berubah muka. Selama ni tak puji kan. Bila tiba-tiba janda sebelah rumah tu bagi nasi, tiba-tiba awak puji pula nak. Dia tak tahu tu ingat nasi goreng tu dia yang masak. Janda sebelah rumah yang bagi rupa. Salah hari bulan memuji tu. Tak cakap ni siapa masak, tanya dulu siapa masak. Saya lah masak, tak sedap ke? Inilah nasi goreng yang paling sedap abad ini. Oh my. Orang memandang macam tu. Abang ni ada je lah. Ada je tu dalam hati cici-cici ni. Tu kena faham. Memuji bini langsung tak nak. Tu yang bila kita tak puji, kita tak bagi makanan kat telinga, tu yang dia banyak tanya. Dia banyak tanya. Sebab pertanyaan dia tu menjurus kepada pujian pada diri dia. Contoh, dia gomah tanya benda dia dah buat kat rumah. Dia dah komeh rumah, dia tanya, abang perasan tak rumah kita ni lain apa? Yang lelaki ni pula dia punya bonak tu. Dia punya lambap itu lagi teruk daripada manusia besok. Bila tak balik rumah depan perempuan tiba-tiba dia slow. Alamak, apa hal pula dengan rumah? Abang perasan nak rumah kita? Itulah, abang ada rasa seram sajuk. Apa hal pula? Dia lain pula yang dipikir. Sebab orang lelaki ni, orang perempuan kena faham, dia banyak memikirkan isu negara. Bilakah parlimen akan dibubarkan? Itu dia fikir tu. Dia tak fikir, dia fikir bagaimana dengan kenaikan harga barang. Dia fikir tu. Dia isu-isu langsir dia tak fikir dah. Isu-isu isu-isu sengit pasu tu, meja tu dah berbunyi-bunyi, dia tak nak, dia makan, meja tu berbunyi. Tak ada hal tu dah. Orang perempuan dia tak boleh dah. Bang, meja ni dah berbunyi dah bang. Tahu lama dah tu. Orang lelaki dia lain. Orang lelaki, orang perempuan hari tu dia baru lepas santal bilik air. Licin, berkilat bilik air. Suami tak perasan tu lah. Suami keluar dari bilik air, dia tanya, abang perasan tak bilik air tu? Sudah. Apa hal pula dengan bilik air tu tadi? Dia memandang dari jauh, apa yang lain. Perasan tak? Kau renovate kau bilik air tu? Lah, tahu. Punya tahu kan. Tapi kita kena faham lah. Ayang sental dinding bilik air tu ya. Nampak bilik air tu macam kemah, cantik. Tahu tak apa. Memang tak terbuat abang. Puji. Memang tak terbuat abang. Sayanglah isteri yang terbaik buat abang. Alah, tak ada apa pun bang. Kalau tak saya buat, siapa lagi nak buat? Nak tengok. Ayat itu tengok. Ayat itu menjurus pada puji-pujian dia. Memang tak ada orang lain.
Tu sebab orang perempuan, dia jangan mungut. Jangan mungut. Dia mungut, orang lelaki yang cuba selesaikan rungutan. Saya bosan nak kat rumah ni. Hati-hati. Kau bosan-bosan ni cari kawan kang. Untuk duduk kat rumah tu. Faham tak kan? Yang faham, tak faham sudah kan? Cantik suamimu, cantiklah kamu. Elok suamimu, eloklah kamu. Beriman suamimu, maka berimanlah kamu. Ahli syurga suamimu, maka kamu juga ahli syurga. Begitu juga sebaliknya. Wahai sang suami, jika kamu merasa isterimu sangat leceh, menyusahkan, keras kepala atau sebagainya, maka itulah diri kamu sendiri sebenarnya. Kamu yang mengajar, membentuk dan menyebabkan dia menjadi seperti itu. Lelaki yang hebat bukannya lelaki yang dapat mengahwini perempuan solehah, tetapi yang hebat adalah mengahwini wanita biasa dan berjaya membimbingnya menjadi perempuan solehah. Itu dia. Didik dia. Macam mana pun pagi bangun awal. Kita solat tahajud sama-sama. Steady. Kan? Kajut abang. Kita kajut. Kita sama-sama solat subuh berjemaah. Sendiri letakkan rules tu. Ini dia beritahu. Pagi esok tolong jangan kajut abang. Kau memakak bangun pagi. Kau nak pergi kajut awal, kau pergi berhabis. Dia bangun seorang ni biar lelaki tu. Sendiri yang menempah, betul tak? Jadi sudah rumah tangga bila tak semayang jemaah, tak semayang sesama pun jadi berumah tangga. Kalau tiang agama tak jaga, tiang lain lupa lah. Tentu ya. Kenapa semayang jemaah? Sebab bila semayang jemaah, confirm semua semayang. Lelaki bertanggungjawab untuk pastikan ahli keluarga dia semayang. Semayang berjemaah, settle. Tu yang busuk. Istau sufufakum. Lurus rapat kau soft. Steady suami. Ya, macam tu lah. Jadi orang perempuan kajut. Abang. Bangunlah subuh. Abang. Subuh. Kalau macam tu lah cara kajut, sudah dua-dua tak subuh. Kau mengajut, kau mengajak ni kan. Kajut betul-betul. Payah buana, ustaz cakap lambu tak maun. Kan kau tinggi nak, kau dah aku pula. Ada cara cakap. Api bang, api. Mana? Api neraka. Contoh jawab. Ada bangun. Kau ni baik comel dan ni. Macam mana nak kajut abang? Saya nak elakkan kita masuk api neraka. Saya tak nampak menyalur api neraka tu dah kalau kita tak bangun sembahyang ni. Yalah. Kau jawab abang siap. Bersiap suami ni. Saya baru potong tadi. Berforum secara online dengan satu agensi daripada Kelantan. Tajuk dia tentang ibu bapa cool, anak hebat. Salah satu yang dibincangkan tu lah suri teladan mak ayah kena tunjuk pada anak-anak. Bangun pagi. Anak-anak tak perhati kenapa kita kena bangun pagi. Ayah tak bangun-bangun. Nampak tak? Itu cerita Dia suruh kita bangun. Mak pun tak bangun. Macam mana? Dia kata kan. Contoh lah. Dia tak bagi kita sakokok. Dia bu asap cerita. Apa budak-budak kan tanya. Suri teladan. Teladan yang baik. Tu yang bila bangun suami tu ambil wudu. Kan? Mandi, solat, biar dia sogar. Bila dia mandi, sogarkan badan, shampoo semua. Dah ambil wuduk, dah ready nak solat. Semua dah sedia. Dah bah. Jom kita semayang. Allahu Akbar. Bergema rumah. Tenang. Subuh. Mana ada hirup pikuk subuh. Kalau maghrib kadang-kadang tengah semayang, tak dengar tu bunyi. Jadikah melur dengan Firdaus? Macam tu. Tak dengar dia kan. Melur untuk Firdaus. Bisik-bisik gelora. Macam tu kan. Suamiku seorang pendosa. Allah. Saya tahu tajuk ya. Saya baru balik tang Sarawak. Hari tu saya ceramah. Tu pagi tu sebelum saya ceramah, saya sarapan tu kat satu restoran laksa Sarawak tu. Ada seorang perempuan ajak ambil gambar. Ambil gambar boleh. Kau tak salah orang? Tak salah. Siapa saya? Adi Putra kan? Cakap tu bukan. Ayo.
Saya kata parah ni kata kan. Nak perempuan nak mula ngumpet dia kata perasan. Nak betul ni. Dia yang cakap bukan saya minta tau. Lepas tu dia masuk gambar dalam Instagram tu siap hashtag. Bukan Adi Putra. Bukan Mat Kilau. Bukan Samsul Yusof dia. Dia baru perasan. Samsul Debat Official. Kan macam tu lah. Kan. Parah betul kan. Jadi sekarang ni bila kita subuh tu tenang, jangan risau. Tu sebab saya kalau dalam banyak-banyak kuliah yang paling saya gomar kuliah subuh lah. Kalau ada orang nak minta ceramah paling copek tak berobot kuliah subuh. Boleh hari Senin. Kuliah subuh hari Senin tak berobot no. Ramai orang insya-Allah. Nasib saya Imam Bilal, confirm ada. Bertegang nasi lemak kita makan sama. Tak adalah. Tapi memang ya sebab kuliah subuh, pengalaman saya, itulah kuliah paling fresh. Banyak idea, banyak benda-benda ilham Allah bagi. Pada kuliah subuh lah. Bila kuliah subuh, bila kita bangun subuh tu kan, itulah salah satu cara Nabi kata bezakan rumah kamu dengan kuburan. Apa maksud Nabi suruh beza rumah dengan kubur? Sebab rumah yang macam kubur ni rumah yang tidak dibacakan ayat-ayat suci Quran. Bila sembahyang jemaah ada harapan. Sebab yang kita baca tu bukannya lagu, memang mengaji ayat suci Quran yang kita lantunkan dalam rumah, kan? Pagi tu abah lain macam pula mood ni. Allahu Akbar. Anak pun heran, woi ada gema woi. Macam Masjid Al-Lazim lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Makin ngada bah. Ar-Rahmanir-Rahim. Yang amat nak mampu dua ni tu. Iya, bila jadi imam berkumandang suara macam tu barulah buat tu. Kadang-kadang dia perangai dah tahu dah tak elok, tapi sibuk nak cari perempuan yang elok. Ada seorang, aku nak bona kahwin dengan perempuan yang bertudung labuh. Dia perangai tahu tapi nak perempuan tudung labuh. Apa bono pun tak reti. Sekali dia dah ada target tu, dia nampak perempuan tudung labuh tu ditahan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Budak baik tu dalam Waalaikumsalam. Paling kan. Saya nak jadikan awak isteri saya boleh? Astaghfirullahalazim. Budak baik. Astaghfirullahalazim. Saya tak tahu kena tanya ayah saya. Tunjukkan saya kat mana rumah ayah awak. Dia pun ikutlah perempuan tu. Dia teringat ada satu ceramah marin dia pernah dengar. Nabi Yusuf pernah mengikut seorang perempuan nak tunjuk jalan balik ke rumah. Dia cakap dengan perempuan tu, awak jalan di belakang, biar saya jalan di depan. Sebab dia ternampak bentuk badan perempuan tu, Nabi Yusuf tu. Jadi dia pula teringat cerita tu. Kamu boleh tak jalan kat belakang? Cakap janganlah tuju jalan tu. Sebab takut nanti tergugat keimanan saya. Perempuan tu dalam hati, apakah ini jodoh? Wah, macam tu lah. Drama sangat kan. Dia pun ikut. Dalam perjalanan dia tanya perempuan tu, ayah awak kerja apa? Dia pencen. Dia pencen apa? Pencen pejabat agama. Pejabat agama? Wah parah ni. Habis sekarang dia buat apa? Dia tak ada buat apa pun. Dekat kampung dia imam satu je kampung. Imam satu. Sudah dia kata. Rumah jauh lagi tu. Rumah yang bumbung warna biru. Tak apa. Awak balik rumah dulu. Kejap lagi saya sampai. Dia pergi mana? Dia pergi kedai. Dia pergi kedai beli sorban, beli jubah mau. Siap dengan tasbih. Tasbih tu biji besar penumbuk. Allah tu. Sorban ni Allah, jangan cakap lah. Macam Pak Kiai nak mana bila datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umat siapa pula datang abah kata kan. Lain macam tu lah yang tadi. Yang ikut adik tadi. Oh ya ke? Masuk. Dia salam, cium tangan, berjilat. La ilah Allah tahu parah. Dia lalu depan bukan menduk ke dah, menyarap. La ilah Allah parah budak ni. Apa halnya tu?
Pakcik, saya berhasrat, saya ni tak ada sesiapa dalam hidup saya, pakcik. Sebatang kara, anak yatim. Saya nak jadikan anak pakcik ni sebagai isteri saya. Saya ikhlas. Orang agama ni dia senang tengok ni baik dah ni. Tengok, macam ni lah. Kalau dah itu jodoh anak saya redha. Oh, tak, steady lah kan? Steady. Dia pun macam ni lah. Bila kau nak kahwin, kalau boleh kahwin copek kahwin. Tak payah pakai baju besar-besar dah. Senang. Riang mati Tepeklah dia kahwin. Lapeh kahwin. Dia lagi dahsyat pada Pak Mentua tu. Pak Mentua pergi masjid time bertugas dia tiap-tiap waktu pun. Sebab dia takut orang nampak dia semayang tak betul. Dia tak pandai. Dia pergi ke masjid. Hari-hari pergi. Abah tak apa hati. Mak kena cuba juga budak ni. Malam nanti tak payah semayang ke masjid. Malam ni kita semayang ke rumah hai sesama. Bini pun bosan. Abang hati-hati tau. Abah tu kalau ajak semayang ke rumah silap-silap, abang kena jadi imam. Pahala. Dia imam, dia lah jadi imam. Dia imam kampung buat. Apalah den pula. Masuk je maghrib dekat serambi rumah tu. Abah azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sudah. Azan pula orang tua ni. Tak apa. Komat kan biar aku komat. Baru dia nak komat, abah mentua tahan. Tak apa, tak payah. Allahu Akbar, syahadu la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah. As-salatu 'alal falah. Dia pun pusing pandang bini. Dah bagi tahu, dogi. Lepas tu dia tanya ayah, siapa nak jadi imam ni, bah? Berapa ramai jantan dalam rumah ni? Kau lah jadi imam. Saya jadi imam. Iyalah, jadi imam. Hari-hari pergi masjid. Takkan tak boleh jadi imam? Macam tu lah. Bawa ni, nak pecah dadun. Dia ke depan, Pak Mentua belakang. Belakang sekali bini dia dengan mak mentua. Berompek semayang. Allahu Akbar. Berdoa. Pak Mentua berikut. Allah. Senyap sunyi. 10 minit tak berbunyi. Wah parah hari ni. Allahu Akbar Pak Mentua. Woi, saya nervous dia. Apalah kau ni. Tak apalah kau duduk belakang. Sudah menantu pula duduk belakang. Lega. Tapi Pak Mentua dalam kepala, aku nak buat-buat lupa. Nak tengok dia boleh tolong ke tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Mali. Dia suruh tolong. Mali. Dia kat belakang. Sebab kau orang tua ni mali je. Bini dia cuit dia pinggang lelaki tu. Zut maliki yaumiddin. Tahu dah. Pak Mentua senyum tahu. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dia tes surah pula. Bismillahirrahmanirrahim. Inna situ lah lupa. Inna tahu dah kita surah apa kan? Inna 3 kali tak ya betul. Inna yang lelaki tadi mali ni nak lah dia. Bini yang cuit. Zap lelaki pusing. Tak tahu ayat ni. Langsung mak mentua kat sebelah tu dah terang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia tak tahu. Parah parah. Tu sebab nak uji awal, bukan dah nikah baru uji. Kan?
Tu yang 3 orang datang ke rumah. Lain kali test nak bakal menantu, cuba kau baca Fatihah sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Apa ala. Betulkan balik. Betul. Tu yang seorang tu, nama kau apa? Nama saya Ahmad Kausar. Ahmad Kausar. Kau baca surah Al-Kausar. Calon yang pertama, Inna a'tainakal kausar. Yang kedua, nama kau siapa? Nama saya Anas, pakcik. Kau baca surah An-Nas. Senyum budak. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Budak yang ketiga tu dah berpaluh. Nama Yasin. Mampu lah ni, kata. Parah manalah nak dan kabur kan ni, kata kan. Nama kamu siapa? Nama saya Yasin, tapi mak ayah saya panggil saya Qul Allahu Ahad deh. Parah. Lagi panjang lah nama panggilan pada nama orang tu. Parah kan ni kan. Golak lagi. Jadi bagaimanakah caranya seorang isteri itu boleh meraih syurga Allah? Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW ada disebutkan 4 ciri-ciri wanita idaman syurga. Wanita idaman syurga tau. Bukan wanita yang mengidam syurga. Syurga tu memang tunggu sangat perempuan ni. Apakah ada? Masuk tak? Belum. Ada 9 minit lagi. Dia kata, apakah ciri-ciri itu? Sabda baginda SAW beritahu, mahukah aku beritahu kepada kamu tentang isteri-isteri kamu yang termasuk dalam penghuni syurga? Iaitu wanita yang mencintai suami, mempunyai anak yang ramai dan selalu meminta maaf kepada suaminya. Sekiranya dia menyakiti atau disakiti, dia segera berjumpa suami dan memegang tangannya lalu berkata, demi Allah, aku tidak akan tidur sebelum engkau redha kepadaku. Hadis riwayat An-Nasa'i. Nak dapat macam tu, konolah buat selalu. Ya. Jadi kita tunggu azan dululah. Doa kepada
Okey, sambung ya. Maka baginda SAW beritahu, mahukah aku beritahu kepada kamu tentang isteri-isteri kamu yang termasuk dalam penghuni syurga, iaitu wanita yang mencintai suami. Sayang suami kita, cintailah suami kita, kan? Mempunyai anak yang ramai, selagi boleh beranak, kan? Tapi ikutlah juga, kan? Ikutlah kemampuan. Kau sakit-sakit dah badan dah tak terdaya, beritahulah elok-elok, bang, saya dah tak terdaya lah bang. Jadi suami tahulah fikir jalan lain. Tak cara berubek, kan? Janganlah salah sangka ke mana, marah kan nanti dulu. Kemudian selalu meminta maaf pada suaminya. Sekiranya dia menyakiti atau disakiti, dia segera berjumpa suaminya dan memegang tangannya lalu berkata, demi Allah, aku tidak akan tidur sebelum kau redha kepadaku. Hadis riwayat An-Nasai. Maknanya orang minta maaf. Jangan dijamakkan dosa tu setahun. Pagi raya baru nak disambut dan minta maaf tu. Bila dah banyak benar tu yang kadang tak clear apa benar yang kita banyak nak salah tu. Minta maaf bang. Minta maaf apa pun. Dah apa benar cakap pun tak tahu. Tak apa benar dia cakap pun tak tahu. Macam ni lah aku ampun lah. Tak apa benar dia suruh tu aku ampun lah. Jadi tak clear. Setiap malam minta maaf bang. Hari ni minta maaf tau kalau buat salah silap. Yalah sambunglah dengan abang. Yang lelaki janganlah belagak pula. Tahu tak apa. Kan? Bukan tahu dan siapa kan. Jangan macam tu. Kan kita pun sama, abang pun sama minta maaf. Kan? Jadi itu sebabnya kena layan first class. Kan? Betapa tingginya kedudukan isteri yang solehah, iaitu wanita yang menjaga sisi kehidupan suami dan keluarganya dengan cermat dan taat. Dalam satu hadis lagi Nabi sebut, barang siapa yang jaga 4 perkara. Pertama, jaga solat. Kedua, jaga puasa. Puasa pula puasa. Pada aku ada yang tak faham kan. Ketiga, jaga maruah diri, maruah suami. Keempat, taat perintah suami. Kalau jaga keempat-empat ni Nabi kata, masuklah ke dalam syurga. Mengikut mana-mana pintu, mengikut pilihan hati kamu. Orang lelaki kena develop isteri kita jadi macam tu. Solat mungkin tak ada masalah. Puasa biasa tak ada masalah. Jaga maruah diri. Kita mengumpet, ajakkan kawan berburak cerita. Kau tahu tak, dengar tak cerita pasal ni ha cerita. Akhirnya kita popular dengan mulut kita tu yang macam tu. Kau nak mulut siapa yang mulut jahat tu lah, bini si siapa tu. Bini si siapa tu. Jatuh maruah suami. Kadang-kadang perangai kita, tahulah sekarang musim panik, tak menentu. Dibantai sidai kain berkorban. Zap dia solid tasrap. Lalulah imam. Ditogui pula imam. Bukan imam Haji Al-Azim dah, tempat lain. Abang imam, zup kelongkang kawan tu. Apa kau nomam? Itulah bini si sapu tu tadi. Jatuh maruah. Berkamban pula deh. Tak peranyat dan tengok Mbak. Jadi satu lagi, jaga maruah suami. Macam mana jaga maruah suami? Kalau orang cakap pasal suami kita, janganlah kita mengiur-ngiurkan pula. Menambah-nambah pula lagi. Aku tengok laki kau tu macam tak bekerja aja. Memang dia tak kerja ke apa? Tak adalah kak, dia kerja. Banyak kerja dia buat. Cuma kerja part time lah. Akak sama-sama lah doa. Mudah-mudahan dia cepat dapat kerja tetap. Macam tu backing suami. Aku tengok suami kau macam tak kerja. Memang kak, mati lagi baik tu. Tak ada guna hidup menyusahkan orang. Macam biawak ke koro ke apa-apa, tak tahu pun binatang nak nyobot dah. Jangan macam tu. Jangan. Cakap yang baik-baik pasal suami kita. Aku tak boleh tidur berapa malam. Suami aku tidur bodongku. Bonggoga dinding. Kau tahu tak? Tu frame yang Makkah tu jatuhlah dek dongku. La ilaha illallah. Sadap itu mengutuk laki sendiri. Aib tu. Suami kau okey tu. Mak berjemaah lah tu. Suami kau okey tu.
Suami aku. Bunyi serombong kapal. Sampai pagi. Sok pagi tu dia tanya dia, berapa banyak pelabuhan singgah dalam tadi? Rumah ayat dia. Jatuh tak maruah suami? Jatuh maruah suami. Jangan. Ada orang tanya kan, dengarnya suami awak tidur berdengkur. Tak adalah, biasalah kalau dia penat kadang dia dengkur lah sikit. Tapi tak ada apalah, saya tidur okey je. Pak, jaga maruah suami tu. Mana dia tahu minta berdengkur? Ada seorang makcik tu, pakai gombau tu, dia kata tak adalah masa lain yang paling makcik teringat ke pakcik kau time tidur lah. Kenapa lah? Sebab dah tak tarangah bunyi lagi, barulah makcik sadar yang pakcik kau dah tak ada. Jadi mulai malam ni, kalau suami berdongkur, bagi galakan. Kalau dia berdongkur, teruskan bang. Macam tu lah. Biar dia sadar tidur kan. Dan begitu juga yang keempat, taat perintah suami. Jadi orang perempuan, mulai hari ini, taatlah segala perintah suami. Setuju? Kalau setuju, angguk. Tak setuju, geleng. Setuju tak? Geleng tu hadis Nabi tu. Nak tunjuk betapa daging orang perempuan, nampak tu. Okeylah. Setuju pada suami pada yang baik-baik saja. Setuju tak? Angguk, setuju tak? Setuju. Orang lelaki, kahwin baik tak? Baik. Kan senang. Apa yang menyosah aku jawab tu kan? Tak adalah. Yang seorang pun tak terjaga nak lebih. Betul tak perempuan? Waktu kuat jawab Tak adalah, jangan fikir yang tu ya. Tapi taat perintah suami ni selagi mana ketaatan itu tidak menyebabkan kita engkar daripada perintah Allah. Ya. Namun ketaatan mestilah dalam perkara makruf, bukannya mungkar. Isteri salihah juga ialah isteri yang menyenangkan dan menghiburkan hati suami, sama ada di dalam maupun di luar rumah. Senangkan hati suami. Kan? Iya. Gila betul orang tu mancing. Abang nak pergi lah bang. Saya tahu abang minat mancing. Pergilah tak apa. Habis kau kena kan tak apa. Saya pandai lah naik grab balik rumah. Abang pergi je. Saya okey je. Senang hati suami. Nampak tak? Suami ni memang gila mancing. Biarlah. Tengok. Yang seorang tu abang ingat abang nak pergi ride lah dengan kawan-kawan abang. Pergilah bang. Yang penting abang jaga solat. Oh mak. Baik betul bini macam tu. Ini ada je benda tak puas hati dengan lelaki. Ni pahal lambek balik ni. Pahal. Oh mak, dia tanya suami tu. Abang mengaji tadi dengan imam. Mengaji ke kedai kopi. Cuba jangan bongak. Kedai kopi tu duk. Abang ngaji. 5 muka surat abang baca seorang tu. Iyalah ni. Gotilah abang mengaji. La ilaha illallah mulut kau. Esok tu. Lepas maghrib tu balik je. Tak ada dia tunggu isyak dah. Nak mengaji pun tak ada dah. Tak ada mengaji dah. Imam tanya, ngaji mana? Tak apa, imam ngajilah, saya nak balik. Bini bising. Sampai rumah. Doreh balik. Tak semayang kau? La ilaha illallah. Tak semayang pula teduh. Jangan macam tu. Ya. Kadang-kadang tahu tak, menurut kajian, orang perempuan dengar ni, menurut kajian, antara suami dan isteri di Malaysia ni kecenderungan suami mati dulu. Jadi layanlah elok-elok suami kita. Katalah itu hari terakhir. Biarlah kita tidak menyesali pemergiannya itu. Oh macam tu. Faham ya? Tapi janganlah masak hari tu sambil meluluh-lulung pula. Allah. Pokoknya kau takut hari ni last day abang makan. Langsung tak selera kawan. Tak ada lah macam tu. Kan? Elok-elok lah. Kadang suami tu pun cakap abang teragak lah. Abang dia pun nyusun. Abang terasa macam abang teragak. Bini garang. Nak apa ni? Bubo.
Bubur, memakak je. Pergi beli kat bawah lah. Dia dalam rumah flat kat Kelumpur tu. Turun bawah. Pergi beli kat Makcik Senah tu. Ada jual bubur nasi. Tak sama dengan bini buat. Bini masak lagi sedap. Hibur hati. Bawa bubur tu hati tak senang. Sedih mana. Dek sedih tu dia tak fokus masuk dalam lift tu. Tersapit kepala kat lift tu. Langsung mati. Yang selamat bubur. Pandai nak melulung tu. Ya Allah, tak sampai buat bubur untuk arwah ni. Kau yang tak nak buat. Yang jadi mangsa, imam dengan makmum. 3 malam tahlil, bubur hidangnya. Malam ni bubur juga kau imam nampak macam tu lah. Dia teragak dengan arwah ni tu kan. Bubur. Yang teragak dulu arwah tu. Kau tak bagi. Maklah. Iya. Tapi orang lelaki tu lah dia. Layan isteri ni kita nak didik dia ni. Dia kena pandai supaya isteri tu dengar cakap. Kadang-kadang isteri ni kadang dalam bab contohnya dalam bab atas katil. Ni bukan cerita umum ni. Kadang suami bagi hint. Kan. Dia kata. Alah, sibuk lah. Mati orang tua tu. La ilaha illallah. Rapat-rapat. Gimeh lah. Jangan. Jangan. Kesian. Kalau kita menyakitkan hati suami kita, jangan main-main dalam bab tu. Kalau nak tolak, ada masalah, bagi tahu elok, abang. Tidaklah sayalah yang paling nak sekali bersama dengan abang malam ni. Tapi bang, kepala saya poning lah bang. Saya bimbang. Kalau kita sedang bersama kan tiba-tiba jadi sawan babi saya takut tu ya. Uyo kau, ayo contoh cakap kita orang. Oh yolah faham, tak apa. Rehat malam ni. Macam tu lah. Kan? Kadang-kadang tu kena bagi signal. Cakap tu pakai kod rahsia. Jangan nampak bona. Yang jom kita tu jangan. Tengah ke anak Allah. Pakai kod rahsia. Pakai kod MOS. Sayang, pada bini punya turun, okey, macam tu. Suami isteri dia faham tu. Tapi jangan pakai kod yang sama, takut anak-anak perasan anak kan. Long kau tengok lu. Tapi ayah tak lama tu mak mesti masuk dalam bilik. Tahu dah. Jangan nampak bona lah, kan. Hiburkan hati suami. Jadilah kawan, teman, sahabat dan pelengkap buat suami. Tengok, jangan garang-garang bona. Yang kayak Kelumpur tu kau main bongih dengan bini. Bona jadi kau. Siap. Mana lambat kerana kau menggigil bini. Mana air? Kata. Tinggal separuh, tumpah. Ini pun tak diharap. Contoh nak bagi real drama tu. Sekali tu laki domam. Aku domam ni, domam. Habis macam ni. Domam, baik. Ubat tak domam. Kau cabik siap, jom kita pergi klinik. Orang gigil bini tu. Sengit tudung bini tu. Sampai ke klinik, doktor cek darah tinggi. Tak ada apa, tak ada. Ni semua okey ni. Apa-apalah pakcik. Pakcik ambil ni bekas. Pakcik pergi kencing. Nanti masuk bagi saya balik. Dia pun ikut. Mari sini. Bini pun ikut. Kau tunggu sini. Bini pun tunggu kat luar. Tunggu orang gigil. Bini takutnya. So takut dengan laki. Laki pun kencing. Dah kencing keluar kan. Terasa nak buang air besar pula. Kau pegang kencing ni. Dia pun masuk dalam buang air besar. Bini punya penakut. Punya takut ni. Pegang kencing tu. Monggigil. Tumpah-tumpah. Habis kencing. Mampuilah aku kena marah ni Kang. Aduh mampuilah. Apa nak buat ni. Dia pun tukar dengan kencing dia. Tukar dengan kencing dia. Letak atas meja tu. Takut tumpah. Laki pun keluar. Mana kencing tadi? Tuan abang. Apa kau tak pegang? Takut tumpah. Tu betul diharap. Tadi penuh. Macam tu lah bang. Tunjuk kat doktor tu pakcik. Pakcik sekejap saya cek. Geleng-geleng tu. Pakcik besok pakcik kena datang. Pakcik kena buat kad. Kenapa lah? Pakcik mengandung. Mengandung pakcik tu. Mengandung pakcik tu. Haru kawan tu balik. Patutlah perut ni rasa lain macam-macam lah dia kata. Parah kan. Jangan garang-garang bona. Bini menyegap sebenarnya kencing saya bang. Jadi kawan, jadi sahabat. Contohilah kisah cinta Sayyidatina Fatimah
dan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu yang cukup masyhur untuk dijadikan teladan buat kita. Pada satu hari Sayyidatina Fatimah berkata pada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, semalam aku bergurau dengan Ali. Tanpa sengaja aku telah mengeluarkan perkataan yang menyinggung perasaannya. Setelah itu aku mendapati mukanya merah menahan marah. Bila aku melihat wajahnya begitu, aku merasa sungguh menyesal atas ketelanjuran berkata itu. Lalu aku segera memohon maaf kepadanya. Aku mengelilingi dan merayu kepadanya sebanyak 70 kali sehingga dia reda. Dia akhirnya tertawa melihatku. Walaupun suamiku telah reda, namun aku masih merasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala," kata Sayyidatina Fatimah. Lalu baginda SAW berkata, "Wahai anakku, demi Dia yang telah mengutusku sebagai nabi dengan agama yang benar, sesungguhnya jika engkau meninggal dunia sebelum Ali meredaimu, maka aku tidak akan melakukan solat jenazah buatmu." Bayangkan. Benda ni serius. Kadang orang perempuan marah bila saya cakap benda ni. Dia cakap, itulah lebih kena orang lelaki. Tak. Orang perempuan lebih lagi. Ikutkan orang perempuan lebih dah. Kelebihan orang perempuan banyak. Dalam apa yang kita bentang ini, lebih orang perempuan ni. Jangan sebut, inilah lebih orang lelaki. Tak. Bayangkan, dilakukan empat perkara tadi. Solat, puasa, jaga marah diri, marah suami, taat perintah suami. Jaga empat ni masuk syurga. Ikut mana-mana pintu, ikut pilihan hati kamu. Siap boleh pilih pintu nak masuk syurga. Orang lelaki dapat pilih. Mana dapat? Dapat masuk untung. Jadi tanggungjawab ni semua neraka ni. Termasuknya bercakap ni. Puas hati. Contoh kan. Nak cakap betul. Tanggungjawab orang lelaki banyak. Jadi jangan petikai. Kenapa lelaki macam ni? Kenapa lelaki mudah sangat? Asyik-asyik perempuan, asyik-asyik perempuan. Sebab you all senang masuk syurga. Cuma you all tak nak. Waktu Nabi diberi peluang, dapat Nabi masuk dalam neraka, Nabi masuk dalam syurga tinjau. Dalam neraka ramai siapa? Ramai siapa? Tahu. Ingat tak tahu tadi. Macam tu yang panggil melawan tu. Kan? Jadi makna kata jangan ya. Carilah redha suami. Dan suami pula jangan ambil kesempatan. Macam saya cakap tadi. Suami kena ambil kesempatan. Kena ambil peluang untuk jaga hati isteri. Kan? Kepada yang telah berumah tangga, semaikanlah kasih sayang dalam keluarga. Dan jagalah hati pasangan sebaik-baiknya. Allah berfirman, wanita yakni isteri solehah adalah taat lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada kerana Allah telah memelihara mereka. Surah An-Nisa ayat yang ke-34. Maka melalui ayat ini, ciri utama seorang wanita atau isteri yang salehah adalah yang mentaati Tuhannya dan mematuhi suaminya. Apatah lagi bagi mereka memelihara diri ketika suaminya tiada bersama, iaitu sedang bepergian. Mungkin suami dia keluar, dia tetap jaga diri dia. Oleh demikian, ciri seseorang wanita salehah itu haruslah memelihara maruah suaminya, iaitu dengan menjaga diri dan harta suaminya itu selain dari mentaati suami. Maka dia jagalah semua serba-serbi, jagalah rumah tangga elok-elok. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ikutkan banyak lagi nak cerita ni, tapi saya faham signal yang diberikan itu. Kalau dah berubah-ubah cara tempat duduk tu saya faham lah tu, kan? Tapi insya-Allah orang perempuan dengan orang lelaki, dua-dua ada peranan yang perlu dimainkan. Macam saya kata tadi, sebenarnya dalam rumah tangga ni, nombor satu sekali kita ingat, tak ada cara lain nak berbahagia dalam hidup ni. Tak ada cara lain. Satu-satunya cara dia, ikut syariat Islam. Itu pertama. Yang kedua, tak ada orang boleh kenal pasangan dia. Melainkan setelah berkahwin, proses mengenali itu juga berterusan. Kalau betul kita dah kenal pasangan kita, kenapa dah tua pun masih sebut, fahamlah dengan laki aku tu. Aku betul-betul tak faham perempuan ni nak. Sebab proses mengenali berterusan. Dan yang ketiga kena ingat, tidak ada pasangan yang suka dirinya dibanding-bandingkan dengan orang lain. Jadi kena jaga elok-elok. Dan sebenarnya dalam hidup kita ni bukan kita nak mencari duit, bukan nak cari kaya. Dalam hidup kita ni nak mencari keberkatan. Keberkatan hidup, keberkatan rezeki, keberkatan masa, keberkatan keluarga dan sebagainya. Banyak lagi tentang keberkatan yang tak sempat nak cerita malam ni, maknanya confirm kena panggil lagi. Tajuk part tu, keberkatan dalam hidup, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, itu saja daripada saya. Ucapkan terima kasih. Bak kata orang, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua.
walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Sedikit makluman, saya nak maklumkan kalau tuan-tuan dan puan ada masa sekarang, minta singgahlah ke luar sana, ada beberapa meja ajaib. Ya. Ada satu tu jual madu, ada satu tu jual minyak wangi. Yang satu tu dekat booth tu ada satu lah sambal crispy mengidap namanya. Sambal crispy mengidap tu, sambal tu kalau makan tak mau dia berhenti. Tu dia mengidap macam tu. Dia tak podeh bona sodap. Hari ni dia jual RM10 je. Harga kat luar 5 boleh, 7 boleh. Dalam Shopee tu macam harga lah. RM10. Satu lagi susu kambing Al-Amr. Susu kambing campur kurma, campur madu yang diizinkan. Faham tak kan? Madu lobah lah. Mana itu bukan madu yang bukan-bukan. Susu kambing campur kurma, campur madu. Yang bagusnya susu kambing tu pertama dia tak ada bau. Sebab dia tak pakai kambing Melaka. Dia tak pakai kambing Malaysia. Dia pakai kambing daripada Holland, Belanda. Sangat baik untuk orang yang GERD, gastrik, pedih hulu hati. Sangat baik. Minum sekali je pagi cukup. InsyaAllah sampai potang perut tak masuk angin. Kedua, dia baik untuk orang sakit lutut, sakit tumit, pijak, sakit tangan kebas-kebas. Maknanya kalau orang yang biasa semayang kat kursi tu, cuba amalkan insyaAllah. Dia boleh semayang macam biasa insyaAllah. Kemudian dia baik untuk orang yang enzima, kata-kata kulit. Jangan buat mandi pula, minum. Memutihkan pahala tu, buat mandi tu, minum. Begitu juga dia baik untuk orang-orang yang mengandung, untuk mengelakkan babynya jaundice, demam kuning dan sebagainya. Begitu juga dia baik untuk perempuan yang hormon merayau untuk kejap awal, kejap lambek, kejap taman pari boleh minum tu. Tapi mana yang dah tak ada tu tak usahlah cari. Dah tak ada. Tapi kok minum datang dia balik joki, ya. Hari ni pun saya tawarkan harga istimewa. Beli satu kotak 45, tapi siapa yang beli dua 90. Beli tak yah katakan. Beli satu 45, beli dua 80. Tak bawa duit tak apa, boleh transfer QRP dan sebagainya. Ustaz balikkan transfer boleh tak? Boleh. Ditakdirkanlah sampai rumah hilang ingatan. Baik macam mana? Redha lah tuan-tuan. Jadi itu saja daripada saya. Sungguh yang baik itu datang dari Allah SWT. Benda kurang itu mencegah kelemahan saya sebagai manusia biasa. Pokok sekayu daun selasih. Thank you. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.